Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Setelah kita menyelesaikan rukun Islam, rukun umrah kita yang ketiga iaitu sa'i umrah, dan kita telah pun melaksanakan rukun umrah kita yang keempat iaitu bergunting ataupun bercukur, maka dengan sendirinya kita akan mendapat, maknanya mendapat melaksanakan dengan sendirinya melaksanakan rukun kita yang kelima. Rukun yang kelima itu ialah tertib, di mana setelah kita melaksanakan dengan teraturnya, bermula daripada niat umrah, tawaf umrah, sa'i umrah, bergunting dan bercukur, maka terlaksanalah ianya secara tertibnya menurut daripada awal sehinggalah ke akhir. Maka selesailah kita di dalam umrah kita, sempurnalah ibadah umrah kita, dengan makanya di situ kita telah terlepas daripada larangan-larangan dalam ihram. Apabila selesai umrah kita, maka terlaksanalah larangan-larangan ihram itu telah kembali kepada kehalalannya. Maknanya kita telah terlepas dari pantang larang ihram. Untuk itu, saya ingin menyentuh beberapa perkara penting semasa kita berada di bumi Mekah ataupun di bumi Madinah. Kita tahu kita datang ini dengan penuh pengharapan, dan kita sebenarnya adalah insan-insan yang terpilih dari jutaan manusia-manusia yang memohon untuk sampai di sana. Sebenarnya Allah memilih kita untuk sampai. Kerana untuk sampai di tanah suci Mekah dan Madinah ini, sebenarnya kita hanya berkehendak, tetapi yang memilih kita sebagai duyufur Rahman, memilih kita menjadi tetamu Allah dan tetamu Rasulullah, semata-mata atas keizinan Allah, semata-mata atas jemputan Allah. Kita tidak akan sampai. Bukan duit yang menyampaikan kita. Memang ia menjadi salah satu faktor untuk kita sampai, tapi bukan duit yang menyampaikan kita. Berapa ramai di antara kita yang mempunyai duit tapi tak sampai-sampai di sana. Mereka boleh sampai di London, mereka boleh melancung ke seluruh dunia, tetapi belum tentu lagi mereka dipilih untuk sampai di tanah suci Mekah dan Madinah. Orang-orang yang sampai, insan-insan di sini yang sampai semata-mata atas panggilan Allah adalah insan yang istimewa, insan yang terpilih. Kerana kenapa kita berhajat sangat nak sampai di sana? Kerana begitu besarnya, begitu besar ganjarannya, begitu besar hadiah dan pemberian Allah kepada kita. Ada disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Majah, di mana disebutkan di situ, kita ini adalah merupakan tetamu agung Allah. Apa yang kita kata maksud tetamu agung itu apa? Tetamu agung, kalau kita dijemput oleh agung pun kita telah punyai, orang kata, kita dah berubah dah dengan pakaian yang bukan pakaian biasa nak menghadap agung. Apatah lagi sekarang ini itu kita hendak menghadap yang maha agung. Kalau agung yang panggil kita, mesti nak beri satu anugerah. Dia tak ada memanggil orang-orang biasa nak datang ke istana. Apatah lagi kalau maha agung. Yang maha agung memanggil kita di sana, percayalah ada anugerah besar yang diberi, yang hendak diberi oleh Allah. Cuma ini kita tak boleh nafikan kerana disebut di dalam hadis, di mana hadis itu berbunyi, al-hujaju wal ummaru wafdullah. Kan inda'ahu aja'abahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Apa yang dimaksudkan oleh hadis tu? Orang-orang al-hujaju, orang-orang yang mengerjakan haji, wal ummaru, dan orang-orang yang mengerjakan umrah, wafdullah, mereka ini tetamu agung Allah. Kan Allah sebut tu inda'ahu, dan sekiranya mereka ini bermohon kepadaku. Allah cakap, maknanya kalau kita bermohon kepada Allah, Allah kata ajabahum, aku akan perkenankan. Janji Allah, Allah tak pernah mungkin janji. Manusia je yang banyak mungkin janji. Allah kata Allah akan perkenankan. Kalau kita mohon ampun, mohon ini, mohon hajat apa-apa, Allah akan perkenan. Itu janji Allah. Wa in istaghfaruhu, dan kalau orang ni memohon keampunan pula, kan?
Kalau mohon ampun pun Allah kata ghafara lahum, aku akan ampunkan mereka. Mereka maknanya ramai. Mana kita ni ramai-ramai datang mohonlah kepada Allah, mohon hajat yang betul-betul kita nak. Dan mohon ampun. Bila Allah dah ampunkan kita, mudahlah Allah nak memperkenankan hajat-hajat kita. Yang ini yang saya nak tekankan bila sampai dengan perkara pertama yang kita jangan lupa bermohon ampun kepada Allah. Supaya apabila kita diampunkan oleh Allah, amat mudah Allah nak memperkenankan apa sahaja yang kita minta. Yang ini sangat penting saya nak kongsikan. Kerana itulah tujuan kita nak ke sana, sebab kita tahu Allah menyediakan macam-macam anugerah, menyediakan macam-macam ganjaran untuk kita. Dan lagi perkara yang penting di sana yang kita perlu ambil maklum lah, supaya nanti kita tidak orang kata tercengang-cengang. Maksud saya di sini, kalau andai kata pada suatu subuh pagi Jumaat, imam itu membaca surah As-Sajadah. Kita perasan tak surah As-Sajadah? Apabila imam tu pada rakaat pertama, lepas saja Al-Fatihah, dia akan baca Alif Lam Mim. Bila kita dengar macam tu, Tanazilul Kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Kita dah dengar macam tu. Ni dia akan baca baca surah Sajadah, pastinya akan berhenti pada satu ayat. Dia akan terus turun sujud sajadah. Masa ni lah kadang kita tengok ada yang sujud, ada yang rukuk, ada yang sujud, nampak kelang kabut sikit. Sebab apa? Sebab kita tak pernah sembahyang jemaah di masjid. Sekiranya kita selalu sembahyang jemaah di masjid sini, kita akan nampak perkara tersebut. Jadi kita terus turun bersujud sajadah, bacalah doa dalam sujud sajadah tu. Kalau tak baca pun tak apa, baca seperti biasa macam mana kita bacaan dalam bersujud. Kemudian kita terus bangun tu, kita jangan orang kata berhenti sekejap bangun, kita terus bangun. Sebab itu bukannya sujud yang biasa kita sujud kena duduk antara berhenti sekejap. Tak, kita terus bangun sebab ayat itu akan disambung lagi. Itu namanya sujud saja. Lepas tu nanti habis ayat tu barulah imam akan berrukuk, bersujud seperti biasa. Yang ini kita kena ambil. Kadang ada yang terkejut. Ada pula yang kata, dia kata tak betul imam tu. Dia kata, dia buat apa, dia tambah rakaat lah, tambah macam-macam lah. Sebab orang yang tak biasa ke masjid ni, dia rasa pelik. Jadi kita janganlah pelik ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, biasanya bila di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, selalu sangat setiap waktu selepas solat, kebanyakan, dan di Masjidil Haram boleh kata hari-hari dan setiap waktu ada sahaja yang meninggal. Jadi kita ambil peluang lah, sebab besar pahalanya apabila kita melaksanakan solat jenazah. Besarnya, pahalanya sebesar bukit Uhud. Ya. Jadi kita pun lepas disebut, biasanya lepas kita bagi salam, tunggu sekejap, akan ada pengumuman. Jadi pengumuman itu menandakan bahawa kita akan solat jenazah beberapa ketika selepas waktu yang diumumkan itu. Tahu tak macam mana kita nak solat jenazah tu? Solat jenazah ni mudah sangat, tapi pahalanya besar sangat. Ya, maksudnya begini. Masa kalau kita tak faham pun mayat tu lelaki ke, perempuan ke, ramai ke tidak ke, kita niat ikut imam je. Sebab dia sebut tu, mayat tu ramai ke tidak ke, lelaki ke, budak ke, tapi biasanya ramai. Kalau kita tak reti bahasa Arab, masa kita angkat takbir tu, Allahu Akbar tu, sahaja aku solat ke atas jenazah ini sebagaimana imam 4 kali takbir kerana Allah Ta'ala. Itu je Allahu Akbar. Lepas tu rakaat pertama, takbir pertama tu baca Al-Fatihah. Kita biasa macam kan. Kemudian takbir kedua Allahu Akbar. Selawat ke atas Nabi. Selawatlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita tak reti. Kalau kita tak reti panjang-panjang. Tapi teruskan sebaik-baiknya, teruskan seperti yang kita tahiyat akhir tu. Sampai fil alamina innaka hamidun majid. Sampai situ. Cukup dah. Kemudian takbir yang ketiga Allahu Akbar. Doa lah. Doa kepada si mati. Kalau seorang ni Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau lelaki. Kalau ramai Allahumma firlahum wa'afihim wa'fu anhum. Kan? Tak apalah doa apa-apa. Tak kerti nak doa. Doa lah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu doa. Dan takbir keempat Allahu Akbar.
Takbir keempat ni kita bagi salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan je. Kiri dia tak ada sunatnya. Kalau kita buat kiri boleh, tak ada masalah. Tapi biasa orang Arab akan tepuk. La sunnah, dia marah. La sunnah, dia kata tak ada sunnah. Marah dia. Tapi kalau kita ni dah biasa kanan kiri kan. Tapi tak ada masalah. Begitulah mudahnya kita untuk solat jenazah. Satu lagi. Di sana solat subuhnya, azannya 2 kali. Dia akan azan 1 jam sebelum azan yang sebenar. Dan lagi, bila solat subuh di sana, kita tak dengar pun mazhab di sana, mereka tidak membaca doa kunut. Apa yang perlu kita buat? Bila imam bangkit daripada rukuk, kita pun boleh, dia akan lama kan, kita perasan dia akan lama kan berdiri lepas bangun daripada rukuk. Jadi apa kita buat? Kita bolehlah, sama ada kita nak baca, tak payah angkat tangan. Kita baca dalam hati doa je kan, baca doa. Kalau kita tak nak baca, diam je lah. Sebab tadi pun dah niat ikut imam kan. Dia tak jadi kesalahan. Tapi kalau nak baca doa pendek pun boleh. Doa pendek bukan kunut. Doa panjang kunut. Bukan macam tu. Macam bukan dalam drama tu. Doa pendeknya. Doa pendeknya Allahumma ghafirli ya ghafur. Memang pendek kan? Boleh baca doa itu saja. Wallahu a'lam.